Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitab kita ni Hidayatus Salikin, petunjuk pedoman untuk orang-orang yang berjalan ke akhirat, dalam bab faslun fi adabil Jum'ah. Ini suatu fasal pada menyatakan adab Jumaat. Beberapa adab dalam sembahyang Jumaat ni kita telah baca. Ada berapa adab dia sini? 25 perkara dalam adab Jumaat ni. Kita telah baca sudah 14 perkara. Sambungan kita pada kali ini. Jadi alhamdulillah malam ni pula kita duduk guna meja hak baru pula lah. Baru nampak ke belakang sikit lah. Adab yang ke-14 ini iaitulah tentang beberapa bacaan dalam surah-surah yang dipilih waktu sembahyang Jumaat, hari Jumaat. Kita dah baca dah tentang suratul Kahfi. Suratul Kahfi ini masih ramai lagi masyarakat Islam yang tidak menjadi amalan dia pada hari Jumaat, suratul Kahfi. Jadi kita syurkan, kita peringatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini supaya kita tambah lagi bacaan kita. Bagi orang yang tak baca lagi lah, tambah satu lagi, iaitulah suratul Kahfi. Ya, orang kitanya baca Yasin, orang lain tak baca. Jadi kita tengok malam ni hadis-hadis tentang Yasin, insya-Allah taala. Kita telah baca tentang Qul Huwallahu Ahad. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marrah fa ka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Itu. Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad sekali, maka seolah-olah dia membaca sepertiga Quran. Manakala kita baca qul huwallahu ahad sekali, seolah-olah kita baca 1/3 Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, boleh pahala dia tamat Quran. Tapi jangan tak baca Quran dah lah. Lama dia teguan tak baca Quran tu. Okey, keluar Allah 3 kali cukup dah. Itu pahala dia saja. Pahala dia. Tapi dari segi baca Quran hak sepenuhnya kita kena baca. Jadi baca Quran sekali ni seolah-olah dia dapat pahala. Dia dapat pahala macam mana? 1/3 Quran. Hadis ini tanda dia situ. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Kata ulama hadis, hadis ini sahih. Hadis Qul Huwallahu Ahad 1/3 Quran ini sanad dia sahih, sebagaimana disebut dalam Al-Jami' As-Saghir. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 3 marrat fa ka'annama qara'al Qur'an ajma'. Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, maka seolah-olah membaca Quran sekaliannya. Kalau tengok hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ni, nampak tidak ada apa-apa perbezaan. Ada beza. Hadis yang pertama tadi, baca Qul Huwallahu sekali itu sama dengan 1/3 Quran. Maknanya kalau baca 3 kali, penuh Quran. Tapi hadis yang pertama tadi sahih sanad dia. Hadis yang kedua ini diriwayat oleh Al-Uqaili. Al-Uqaili ini kitab dianya nama dia Ad-Du'afa. Kitab yang dia kumpul hadis-hadis dalam kitab Al-Uqaili ini, iaitulah kitab hadis-hadis yang diriwayat oleh orang-orang yang lemah. Pasal itulah ulama mengatakan hadis ini dhaif, dan ada sebagian ulama kata sanad hadis ini maudhu', tak boleh terima. Tapi kalau kita tengok dari segi makna atas dengan bawah ni tak lari, tapi sanad dia maudhu'. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrah banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya sesiapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali, nescaya memperbuat Allah baginya rumah dalam syurga.
Mana siapa dia nak banglo dalam syurga sebuah, baca qul huwallahu ahad berapa kali? 10 kali. 10 kali boleh sebuah rumah. Kalau baca 1000 kali sehari, boleh berapa rumah dalam syurga? Boleh 100 buah. 100 buah sehari, luahlah kawasan kita. Banyak rumah. Hadis ini diriwayat oleh Sa'id Ibn Mansur dalam sunan dia. Kata ulama sahih, sanad dia sahih tadi. Hadis ini sahih sanadnya. Hadis qul huwallahu ahad 10 kali ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marrah fi salati aw fi ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Artinya barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali dalam sembahyang atau lainnya, nascaya disuratkan, dituliskan Allah Taala baginya lepas daripada api neraka. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani, tapi sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad alf marrah faqad ishtara nafsahu minan nar. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, sesungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Jadi hadis-hadis ni, hadis yang ini beli daripada api neraka ini diriwayat oleh Al-Khayyari dalam kitab Al-Fawaid. Kata ulama, hadis ini maudhu', tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Manawi, Al-Manawi ni nama dia Abdul Rauf bin Tajul Arifin bin Ali bin Zainal Abidin Al-Manawi Al-Qahiri, seorang yang masyhur. Al-Manawi ni dalam kitab dia Faidul Qadir, dia syarah kepada hadis Al-Jami' As-Saghir. Alhamdulillah, kitab Al-Jami' As-Saghir kita telah tamat belajar di masjid kita ni. Tamat dah? 2 kali tamat ke apa? Al-Jami' As-Saghir. Jadi nak baca Jami' As-Saghir ni cukup payah. Sebab kitab Al-Jami' As-Saghir ini, kitab dia bukan kitab untuk kita buat ngaji hadis. Tidak kitab muqarrah hadis. Kitab Al-Jami' As-Saghir ini kitab nak cari hadis. Sebabnya As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia kumpul hadis ikut abjad, ikut kepala. Kalau kita nak cari hadis, innallaha, cari kepala alif, alif nun, semua jumpa innallaha kataba, innallaha kada, innallaha kada. Kalau kita nak cari hadis naha, cari di huruf nun. Jadi senang dia atur hadis ni mengikut abjad, ikut huruf. Jadi Al-Jami' As-Saghir ni senang. Tapi masalahnya Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, dia buat rumus kepada hadis ni. Ta Tirmizi, Dal Abu Daud. Darajat hadis yang dia pilih juga dia buat rumus. Sad, dad. Sad sahih, dad dhaif. Jadi sad dengan dad ni rumus tu lah ya, cuma ni ada titik ni tak ada titik. Kadang-kadang nak sah, nak dhaif jadi gugur titik jadi sahih. Jadi mari ulama yang mutaakhir ini, yang kemudian baru je meninggal dia, iaitu Syekh Muhammad Nasiruddin, dia ambil hadis Al-Jami' As-Saghir ni, rombak semula satu-satu, dia pisah dua. Hak sahih dengan hasan tak suku, hak dhaif letak setepak, hak dhaif dengan maudhu' letak setepak. Jadi mudah nak cari. Jadi kita bagi galakkan kepada pelajar-pelajar kita, bila ada keuangan beli kitab Al-Jami' As-Saghir, sama ada dia panggil sahih Al-Jami' As-Saghir ataupun dhaif Al-Jami' As-Saghir, kerana kitab ini membantu kita cukup besar, membantu kita untuk nak cari hadis. Jadi kalau kita nak cari hadis apa? Innamal a'malu binniyat, cari alif nun mim, jumpa innama. Nak cari hadis ke apa? Al-bay'ani bil khiyar, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Cari dalam alif ba ya, jumpa. Dia ada pula al pula, ada ba sebelum ada alif lam. Kemudian dia kata babu al, ada alif lam pula. Jadi semua ni membantu kita dalam. Jadi kata Al-Manawi rahimahullah ta'ala dalam kitab dia Syarah Al-Jami' As-Saghir, nama kitab dia Faidul Qadir. Nama Faidul Qadir. Ai yaj'alullahu thawaba qira'atiha itqahu minan nar wa yanbaghi qira'ataha kadzalika 'alal mayyit. Intaha.
Artinya menjadikan Allah akan pahala membaca qul huwallahu ahad itu akan memerdekakan dia daripada api neraka. Dan sayugianya membaca akan dia seperti yang demikian itu atas mayat, yakni supaya memerdekakan Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka. Itu huraian yang dibuat oleh Al-Manawi dalam kitab dia Faidul Qadir rahimahullah ta'ala Al-Manawi. Habislah kita dalam bab qul huwallahu ahad. Ya, betulnya qul huwallahu ahad ni sulusul Quran sebagaimana dalam hadis yang sahih tadi. Kemudian kita diminta baca qul huwallahu ahad. Baca waktu pagi, baca waktu petang, sentiasa kita kena baca qul huwallahu ahad. Pasal itulah qul huwallahu ahad ni sangat besar kedudukannya. Nama qul huwallahu ahad ni surah Al-Ikhlas. Nama apa dia? Surah Al-Ikhlas. Pasal apa? Sebab ikhlas ni maknanya surah yang membersihkan orang ni daripada syirik. Surah Ikhlas mana ikhlasul tauhid lillahi ta'ala. Mana ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana cukup dah, sempurna. Mun kata Allah Ta'ala tu esa, tak ada sekutu, tak ada anak, tu heran tu. Jadi qul huwallahu ahad ni walaupun ringkas, beberapa ayat yang pendek, tapi dianya mengandungi makna yang cukup besar. Sekarang ni kita berpindah pula kepada kelebihan membaca surah Yasin. Bermula kelebihan membaca surah Yasin itu amat banyak. Baca surah Yasin amat banyak dan memang menjadi amalan kita surah Yasin. Mana ada rumah orang, lelaki-lelaki manusia mesti ada surah Yasin atas rumah dia tak? Ada. Demam baca surah Yasin, sakit kepala surah Yasin, orang mati surah Yasin, orang sakit Yasin. Jadi surah Yasin ni satu surah yang dikenali ramai. Jadi apakah kelebihan dia yang ada dalam surah Yasin sehingga kita diminta, masyarakat kita kalau tak baca Yasin pun jadi surah tak kena dah. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalba, inna li syai'in qalba wa qalbul Qur'an Yasin, wa man qara'aha kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marrat. Artinya bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu hati. Tiap-tiap benda ni ada hati. Dan hati Al-Quran itu Yasin. Dan barang siapa membaca Yasin sekali, nascaya disuratkan Allah Ta'ala baginya dengan membaca akan dia seperti membaca Quran 10 kali. Siapa dia baca Yasin sekali, seolah-olah dia baca Quran 10 kali. Ini riwayat yang disebut dalam kitab kita ni. Hadis ni, hadis qalbul Quran Yasin ni, hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Tulis, hadis ini riwayat oleh At-Tirmizi. Kata Abu Isa At-Tirmizi, hadza hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadits Humid ibn Abdul Rahman. Anjay cerita Tirmizi di sini. Jadi Tirmizi kata hadis ni hadis pelik, gharib, la na'rifuhu, kita tak kenal kecuali melalui Abdul Rahman. Wabil Basrati la yu'rafuna min hadis Qutbah illa min hadzal wajh. Wa Harun Abu Muhammad syaikhun majhul. Mana salah seorang daripada rawi dia ni, Harun nama Abu Muhammad ni syekh yang majhul, tak tahu siapa dia. Pasal itulah mari ulama-ulama yang tahqiq hadis ni, dia mengatakan hadis ini maudhu', hadis ini maudhu'. Sebab ada rawi dia tu majhul. Tanda di situ hadis hati Quran Yasin. Siapa dia baca Quran, baca Yasin sekali, macam baca pahala 10 kali, hadis maudhu'. Apa makna hadis maudhu'? Mengikut disiplin ilmu hadis, makna hadis palsu. Tak boleh kita berpegang dengan dia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'uha 'inda mautakum. Maksudnya barang siapa membaca Yasin berkehendak
kerana Allah Subhanahu wa taala nescaya diampun baginya yang terdahulu daripada dosanya, maka baca olehmu akan dia pada mayat kamu inda mautakum. Jadi pada mayat kamu, dalam kitab kita ni terjemah baca ke orang mati. Ada setengah ulama mengatakan baca bila orang tu dekat nak mati. Jadi hadis Yasin ni lagu mana pula cerita sini. Man qara Yasin. Hadis ini mengikut Imam Suyuti diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayat oleh Al-Baihaqi daripada Ma'qil bin Yasar. Mengikut Syekh Muhaqqiq, dia kata hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Tanda situ hadis siapa dia baca di arah supaya baca dekat orang mati ni, hadisnya dhaif, lemah. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ghufira lah, wa man qara'aha wa huwa ja'iun syab'a, wa man qara'aha wa huwa dhallun hudiya, wa man qara'aha wa man qara'aha wa lahu dhallatun wajadaha, wa man qara'aha 'inda ta'amin khafa qillatih kafahu, wa man qara'aha 'inda mayyitin huwina 'alayhi, wa man qara'aha 'inda imra'atin 'asura 'alayha waladuha enggak boleh tulis yusaru 'alayha, wa man qara'aha fa ka'annama qara'al Qur'an 11 marrah wa likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Sedap ni hadis ni. Hadis ni ceritanya sedap. Makna dia, barang siapa membaca Yasin, nescaya diampun baginya dosanya, dan barang siapa membaca akan dia padahal ia lapar, nescaya kenyang. Tak payah menanuk dah pakai bawa surat Yasin je tak. Siapa dia lapar baca Yasin kenyang. Dan barang siapa membaca akan dia padahal sesak, tak jumpa cari jalan, sesak, kona bagi tak jumpa, berhenti kereta, baca Yasin dulu, nescaya dapat petunjuk. Dan barang siapa membaca akan dia padahal ada baginya sesuatu yang hilang, nescaya dapat akan dia. Tak payah pergi rumah tak bomo dah. Orang kita ni kalau hilang barang pergi rumah tak bomo, tak payah baca Yasin. Dan barang siapa membaca akan dia pada makanan yang ditakut akan kurangnya, kita ajak orang ramai takut makanan tak cukup, baca Yasin, nescaya memadai makanan kita jadi cukup. Dan barang siapa membaca akan dia pada makanan dan barang siapa membaca pada orang yang hendak mati, nescaya dimudahkan atasnya mati mudah. Dan barang siapa membaca akan dia pada orang perempuan yang susah atasnya beranak, payah nak bersalin, ni, nescaya dimudahkan atasnya. Dan barang siapa membaca akan dia, maka seolah-olah membaca Quran 11 kali. Tambah sikit. Tadi 10, ni 11. Dan bagi tiada sesuatu itu ada hati, dan hati Quran itu Yasin. Dalam kitab kita ni kata hadis. Dalam kitab ni kata hadis. Tapi menurut muhaqqiq dianya, orang yang tahqiq kitab ni kata, dia kata apa? Dia kata saya tak jumpa hadis ni dalam kitab-kitab hadis. Tanda di situ hadis ini tidak ditemui dalam kitab hadis. Jadi tidak, tak tahu nak kata hadis ke tidak, wallahu alam. Nak kata hadis maudhu' kena tengok sanad dulu. Nak kata hadis dhaif kena tengok sanad. Nak kata sahih lagi kena tengok sanad. Ini lam ajib mukharriju. Maknanya tak tahu duduk mana hadis ni. Mana tanda di situ tak usah kata hadis lah maknanya. Riwayat ini tidak dijumpai oleh ulama-ulama yang tahqiq kitab ni. Jadi payahlah sikit. Kalau sahih hadis ni, sedaplah kitanya dah. Lapar baca Yasin, sesak jalan baca Yasin, nak bewah baca Yasin, semua kali baca Yasin. Tapi sanad dia tidak dapat dipastikan. Tak tahu dia telah lam ajiduhu, tak jumpa cari. Kalau ulama hadis tak jumpa cari, kalau kita nak cari berasa jumpa agak-agak lagilah tak jumpa. Jadi itu di antara hadis-hadis tentang kelebihan Yasin yang disebut dalam kitab kita. Jadi
ambo tambah lagi beberapa hadis yang tak disebut dalam sini, kerana Yasin ini sangat sangat besar kedudukannya di sudut masyarakat kita. Yang pertama sekali kita kena ingat, Yasin ini salah satu dari satu surah daripada Quran. Baca dia tu boleh pahala. Boleh pahala likulli harfin hasanah. Nabi kata setiap huruf yang kamu baca Quran ni, baca Yasin ni boleh pahala, pasal dia tu Quran, tidak dinafikan. Jangan pula kita salah faham kata, tak boleh baca lah Yasin kalau gini tak? Dah, kena baca Yasin sebagai Quran. Yang tak bolehnya kita nak yakin, nak iktikad. Siapa dia lapar baca Yasin kenyang, siapa sak jalan baca Yasin jumpa jalan, hilang barang baca Yasin jumpa, selagi kita belum bertemu dengan sanad hadis itu. Nak kata macam mana? Tengok di antara hadis lagi tanda situ, kalau tak ada lagi tak ada. Hadis diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah ke atas orang yang nak mati di kalangan kamu surah Yasin. Pasal tu lagi letak di klinik tu Yasin hospital. Jadi hadis ini kata di muhakkik dia dhaif, hadis ni dhaif. Hadis setiap benda ada hati, baca dah tadi. Ada lagi hadis, diriwayatkan hadis dia kata kalau orang itu sakit gigi, dha' isba'aka sababah ala dirsika. Letak ni sababah. Mana sababah? Khensir, bensir, wusta. Kenal mana sababah? Ingat buku tapak tangan yang kita belajar tu, buku tasrih tapak tangan, mana sababah? Tunjuk. Mana? Ni, dia tunjuk dah kan? Letak sini, letak mana? Dirs. Letak atas gigi tu, kemudian baca Yasin. Tapi ulama kata hadis ni maudhu'. Hadis ni hadis palsu. Hadis lagi yang diriwayat lagi, man zara qabra walidahi, siapa dia ziarah kubur mak ayah dia ataupun salah satu daripadanya, mak dia ke ayah dia ke, yaumal jum'ah, ziarah pada hari Jumaat, faqara'a indahu Yasin, baca Yasin dekat kubur ni, ghufira lahu, diampunkan kepada mayat tu. Hadis ini tanda situ maudhu', hadis palsu. Hadis siapa dia baca Quran, baca Yasin sekali seolah-olah baca Quran 10 kali, maudhu'. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah, siapa dia baca Yasin waktu malam, pagi esok Allah Taala ampun dosa dia. Hadis ini juga dhaif. Man qara'a Yasin marrah fa ka'annama qara'al Quran marrataini, siapa dia baca Yasin sekali seolah-olah dia baca Quran 2 kali, maudhu'. Hadis ini maudhu' juga. Siapa dia, ada lagi ni hadis maudhu' lagi ni, siapa dia tulis Yasin kemudian dia sapu dengan air, minum air tu, air Yasin, bukan mai baca Yasin sini dah, tulis di pinggir ke apa-apa, ambil air cuah, minum air tu, air kita tulis tu. Jadi masuk dalam perut dia ni 1000 cahaya, 1000 rahmat, 1000 berkat, 1000 ubat keluar daripadanya, segala 1000 penyakit tu biar belakang. Jadi siapa nak sihat, minum air Yasin, air tulis Yasin. Apa dia jadi ni? Hadisnya maudhu', tanda situ. Siapa dia baca Yasin mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah dia baca Quran 12 kali. Ada juga riwayat kita jumpa dah tadi, 10 kali ada, 11 kali ada, 12 kali ada. Mana-mana orang sakit dibaca dekatnya Yasin, nascaya turun kepada dianya malaikat mengikut bilangnya huruf yang dia baca, duduk keliling dia, minta ampun kepada dia. Dia kata apa ni? Hadis ini maudhu'. Hadis ni pula, man qara'a surat Yasin fi lailatil jum'ati ghufira lah, siapa dia baca Yasin pada malam Jumaat. Ni kita dah baca sama kan ni, malam Jumaat. Gapo dia kelebihan dia? Diampunkan baginya. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, hadis ini dhaifun jiddan, terlalu lemah sanadnya. Tak sampai ke maudhu' lagi, dekat-dekat dia panggil dhaifun jiddan.
Ada lagi hadis, mana-mana mayat yang dibaca Yasin dekat dia, Allah Ta'ala mudahkan nak mati. Tadi kita dengar tadi. Itulah di antara hadis-hadis yang disebut tentang Yasin. Jadi siapa dia nak boleh ambil foto state kertas. Jadi kita bagi tahu di sini bukan kerana apa? Kerana jangan kita i'tikad. Kalau kita nak baca Yasin sebagai surah daripada Quran, itu tak ada siapa boleh pertikaikan. Bawa membaca Yasin, Quran ke Yasin, habis. Kalau tidak, salah pula dia lagi kita baca Quran. Yang tak kenanya kalau kita yakin bahawa ini salah satu daripada kelebihan dia begini-gini, sedangkan hadis yang kita nisbah pada Nabi sebahagiannya dhaif, ada yang dhaif jiddan, ada yang maudhu', yang palsu, tak sampai, tak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa yang kita boleh sampai, apa yang disebut oleh ulama hadis, apa yang disebut oleh ulama-ulama lain, ulama tasawuf berlasar kepada mimpi, itu di luar kemampuan kita lah. Pasal kita ngaji ilmu zahir berdasar kepada disiplin ilmu hadis yang ada di hadapan kita. Jadi kita tak lama tak masuk dalam kawasan benda-benda yang kita tak tahu. Habis kita dalam bab Yasin. Bermula kelebihan membaca surah Ad-Dukhan. Hamim Ad-Dukhan itu amat banyak. Seperti yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfir lahu 70,000 malakin. Barang siapa membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam, maka pada pagi-pagi hari esoknya meminta ampun baginya oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat minta ampun pada dia. Tanda di situ hadis ini daripada Abu Hurairah, diriwayat oleh At-Tirmizi, kata muhakkik hadis maudhu'. Dan lagi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatil jum'ati ghufira lahu dzunubuh. Artinya barang siapa membaca akan Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumaat, nascaya diampuni baginya segala dosanya. Hadis ini juga diriwayat oleh At-Tirmizi, sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif, lemah. Dan lagi diriwayat oleh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatil jum'ati au yaumil jum'ati banallahu lahu baitan fil jannah. Artinya barang siapa membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat atau pada harinya, nascaya diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya rumah dalam syurga. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani daripada Abi Humamah, sanadnya dhaifun jiddan, lemah sangat. Bermula kelebihan surah Alif Lam Mim Tanzil dan Tabarakalladzi biyadihil mulk itu amat banyak. Dan setengah daripada kelebihannya yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a lailatal jum'ati Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah wa Tabarakalladzi biyadihil mulk kutiba lahu 70 hasanah wa khutta anhu 70 sayyi'ah wa rufi'a lahu 70 darajah. Artinya barang siapa membaca pada malam Jumaat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Tali Alif Lam Mim As-Sajdah ni yang riwayat yang sahihnya kita kena baca pagi Jumaat, dibaca oleh imam dalam sembahyang subuh. Hak ni baca malam Jumaat sore-sore, jangan keliru tepat ni. Dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, nascaya disuratkan baginya 70 kebajikan dan dihilangkan daripadanya 70 kejahatan dan diangkatkan baginya 70 darjat. Hadis ini kata muhakkik, lam ajid mukharrijuhu, saya tak jumpa di mana dalam kitab-kitab hadis. Tidak ditemui hadis ini dalam kitab hadis. Tapi kita kena ingatlah sampai saat ni, Alif Lam Mim Sajdah itu memang sunnah dibaca pada pagi Jumaat. Demikian juga dengan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk, ada riwayat lain dalam hadis Nabi kita suruh baca tiap-tiap malam, bukan malam Jumaat saja, baca tiap-tiap malam, kerana surah ini digelar dengan nama surah yang menyelamatkan kita daripada azab kubur. Siapa dia rasa cemas nak masuk kubur sore-sore, baca setiap malam surah Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap-tiap malam kena baca. Jadi jangan tunggu malam Jumaat. Jadi kekeliruan itu jangan timbul. Namun orang kata mana dia ada hadis lain, hadis ni tak jadinya. Hadis lagu ni kelebihan yang kita sebut malam ni. Dan adab yang ke-15, saya gira engkau banyakkan membaca selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat kita kena selawat banyak ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan malamnya, iaitu terlebih daripada hari yang lain.
Kerana kelebihan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat itu amat banyak. Jadi kelebihan selawat hari Jumaat ni cukup banyak. Kita selalu dengar orang baca dalam khutbah Jumaat, arahan-arahan, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita baca selawat ke atasnya pada hari Jumaat. Memang hadis itu hadis sahih. Dan setengah daripada kelebihan baca selawat itu yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'ati 80 marrah ghafarallahu lahu dzunubahu 80 sanah. Artinya barang siapa membaca selawat atasku dalam hari Jumaat 80 kali, nescaya mengampuni Allah baginya akan dosanya 80 tahun. Tanda di situ hadis ini kata Al-Iraqi, hadis ini daripada Ibnul Musayyib, daripada Sa'id Ibnul Musayyib. Kata Sa'id, azunnuhu an Abi Hurairah wa qala haditsun gharib. Sa'id Ibn Musayyib kata hadis ini hadis gharib. Kata ulama yang mutaakhir ini, hadis ini maudhu'. Boleh hadis ini maudhu'. Mana jangan buat ceramah lah hadis ni. Kalau nak ceramah, banyak lagi hadis-hadis yang sahih tentang selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi. Kita jumpa dalam hadis-hadis lain yang Nabi kita sebut, siapa dia tak selawat kata aku, orang ni orang bakhil. Siapa dia, banyak kelebihan lain yang kita boleh terima, yang kita boleh ambil sanad. Tapi itulah manhaj orang-orang dulu, dia tidak pilih hadis, sedangkan hadis yang sahih itu ada. Rahimahullahu taala al-jami'. Dan adab yang ke-16, apabila keluar imam dan naik atas mimbar, maka tiada harus lagi, tiada sah sembahyangnya melainkan sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Mana bila imam ada atas mimbar, jangan sembahyang sunat. Kecuali orang baru masuk masjid nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, itu dibenarkan. Bukan setakat dibenarkan, disuruh lagi. Manakala kita baru masuk sampai, tu imam ada atas mimbar dah, kita kena sembahyang sunat tahiyatul masjid secepat mungkin. Jangan duduk berlagu pula. Orang duduk ketebah, kita duduk baca panjang-panjang. Tanya tak ketebah baca pendek. Ini karut dipanggil ni. Pada ketika kamu masuk ke dalam masjid, dan makruh pada ketika itu berkata-kata melainkan menjawab bang, maka iaitu sunat. Kata Al-Faqihi, seorang ulama nama dia Al-Faqihi, di dalam syarah Bidayatul Hidayah, ia nakal dia ambil cakapan ini daripada Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain. Bermula haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumaat itu berkata-kata. Haram orang itu berkata-kata. Tetapi yang mu'tamad menurut Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i rahimahumallah, iaitu makruh juga. Maknanya haram berkata-kata, sebagai ulama kata makruh juga. Dan sunat mendengar akan khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang, jangan sibuk kepada lainnya, melainkan jikalau ada ia jatuh tiada mendengar akan khutbah. Jadi kalau orang ni tak dengar khutbah, speaker rusak, ataupun dia kita pergi di mikrofon punah hari tu, nak macam mana? Maka ketika itu sunat ia masyghul, ia sibukkan dirinya dengan membaca Quran dan zikir dan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau tu imam tak dengar khutbah, daripada kita duduk buat kat sini, kita bacalah Quran. Nak tunggu masa sembahyang. Dan adab yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumaat, maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali, dan Qul huwallah 7 kali, dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali, dahulu daripada berkata-kata. Maka yang demikian itu memeliharakan ia daripada segala kejahatan, daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang lain, dan lagi memeliharakan ia bagimu daripada syaitan. Dan diriwayat juga dalam riwayat ini yang tidak disebut dalam kitab ini, diriwayat juga orang ni yang baca 7 ni, 7 qul Allah, 7 semua kali Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ini 7 kali 7 kali Fatihah ni, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. Ini riwayat hadis ini. Jadi
Itulah menjadi amalan sebahagian masyarakat. Lepas maya Jumaat, sebelum cakap dia baca 7 kali. 7 kali, 7 kali, 7 kali. Baca ke tak baca kita? Tak baca. Baca. Ada tak baca tak? Jadi hadis ini diriwayat oleh Al-As'ad Al-Qushairi daripada Anas marfu', dan ia juga diriwayat oleh Ibn Sunni. Kata ulama, hadis ini maudhu'. Hadis 7 kali 7 kali ini maudhu'. Jadi pasal itulah ada orang tak baca, kerana sanad dia kata maudhu' hadis ini. Yang pertama sekali, cerita dia sebut dalam hadis ni, dia kata siapa dia baca 7 kali ni, 7 kali ni Jemaah ni, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, diampunkan dosanya yang lepas dan yang kemudian. Malah baru kita baca kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Di antara kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Taala bagi keampunan kepada dia yang lepas dan yang kemudian. Dia tak bagi kepada nabi-nabi yang lain. Bagaimana dalam hadis ini dia sebut siapa dia baca 7 ni lepas Jumaat, diampunkan dosanya lepas dan dosa yang kemudian. Dalam kitab Bidayatus Sul, Al-Izz bin Abdul Salam rahimahullah taala kata, nabi lain pun tak boleh jawatan ni. Macam mana dengan orang biasa dengan baca 7 kali ni boleh keampunan kamu dulu dan kemudian dosa yang kemudian. Pasal itulah ulama mengatakan hadis ini raihatul al-wad' wadih. Maknanya bau hadis palsu tu cukup jelas. Itu pasal itulah Al-Hafiz Ibn Katsir di dalam tafsir Al-Quran Al-Kazim, waktu dia tafsir ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, Ibn Katsir mengatakan hadza min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam la yusyarikuhu fiha ghairah. Tak ada siapa dia boleh jawatan ni diampun dosa dulu dan dosa kemudian ni sekali dengan Nabi, tak ada, termasuk nabi-nabi yang dahulu. Jadi macam mana kita kata hadis ini kata siapa dia baca 7 kali ini dapat keampunan sedemikian. Jadi itu kata Ibn Katsir, ini tak boleh berlaku kerana ini adalah ciri-ciri keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baca oleh kamu kemudian daripada itu, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Dan tersebut dalam syarah Minhaj, nama dia Nihayatul Muhtaj, syarah Minhaj. Ia nakal daripada Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, man wazaba ala hadha ad-du'a aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa mengekalkan atas doa ini, nescaya mengkayakan Allah Taala akan dia daripada segala makhluk dan memberi ia akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kirakan. Mana ini kalau kita nak percaya hadis, ulama hadis kata la aslalahu, tidak ada asal daripada Nabi. Tapi kalau kita anggap sebagai satu amalan yang dibaca oleh para orang-orang yang saleh, tidak sandar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi bolehlah pada masing-masing. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka kalimatin law kana alayka mislu jabal sabir dainan addahu Allahu anka Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika an man siwak. Jadi maksudnya hendakkah aku ajar akan dikau beberapa kalimah yang engkau baca. Kalau ada atasmu hutang seperti Bukit Sabir. Mana Bukit Sabir? Bukit Sabir ni duduk di Mina. Di Mina ni ada 2 butir bukit besar. Mina ni duduk celah bukit. Mina tempat orang melata tu, duduk celah bukit. Satu dia panggil Bukit Sabir, satu lagi Bukit Sabih. Jadi Bukit Sabir tu besar. Nabi kata kalau hutangmu banyak besar sebesar Bukit Sabir sekalipun, nescaya membayar Allah Ta'ala akan dia daripadamu. Jadi baca Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Jadi kata dalam Faidul Qadir, hadis ni diriwayat oleh At-Tirmizi. Hadis ni aghnini ni diriwayat oleh At-Tirmizi dan ianya hasan, hadis hasan. Dan adab yang ke-18, sunat engkau sembahyang kemudian daripada sembahyang Jumaat itu 2 rakaat, iaitu sunat muakkad, atau engkau sembahyang 4 rakaat, yang 2 rakaat sunat muakkad dan 2 rakaat sunat ghair muakkad.
pada fuqaha, atau engkau sembahyang 6 rakaat, maka sekalian itu sunat muakkad pada mazhab ahli tasawuf, kerana sekalian itu tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita boleh sembahyang sunat ba'diyah Jumaat 2 rakaat, 4 rakaat. Dan adab yang ke-19, sunat kemudian daripada sembahyang Jumaat itu duduk di masjid hingga maghrib atau hingga asar serta berniat iktikaf. Lambat sudah mai ya dah. Bunga tu bi, dia terlama tu email tu tebuh hari ni. Malu pula dah tu email macam tebuh lama ni tu ni. Bunga klik degah-degah. Ni dah lagi tak kata kena duduk sampai rasa duduk sini atau duduk sampai maghrib. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, man shallal asra fil jami' kana lahu thawabu umrah wa man shallal maghriba falahu thawabu hajjatin wa umratin. Artinya barang siapa sembahyang asar dalam masjid Al-Jami', masjid Jumaat, nascaya adalah baginya pahala haji dan umrah. Dan hendaklah engkau pada ketika demikian itu sungguh-sungguh ada negara, ada tinggal ada dalam kitab kita ni. Barang siapa sembahyang asar dalam masjid Jami' adalah baginya pahala seperti umrah. Dan siapa dia sembahyang maghrib, bagi dia pahala haji dan umrah. Mana kalau nak haji dan umrah tak payah pergi Mekah, lepas sembahyang Jumaat jangan klik, tunggu sampai sembahyang maghrib. Dan hendaklah engkau pada ketika demikian itu sungguh-sungguh meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta khusyuk dan khudu' mana rendah diri, kerana dalam hari Jumaat dan pada malamnya itu ada satu saat yang mustajab, yang tiada tertentu. Mudah-mudahan kebetulan doamu itu pada saat yang mustajab, yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wala tahdur fil jami' majalis al-khalqi wala majalis al-qisas bal majalis al-ilmi syarif an-nafi', wa huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah ta'ala wa yanqusu min raghbatika fid dunya, fa kullu ilmin la yad'uka min ad-dunya ila al-akhirah fal jahlu apa tu a'wadu 'alayka minhu fasta'iz billahi min ilmin la yanfa'. Artinya, dan jangan engkau hadir dalam masjid Al-Jami' itu akan perhimpunan orang. Jangan pergi ke masjid ni kerana orang apa pergi masjid sebab ramai orang nak pergi buat situ. Dan jangan pula pergi masjid kerana nak dengar cerita. Ni masalah juga ni. Ustaz ni nakal dengar cerita, bukan nak ngaji ilmu, nak dengar cerita ya. Tetapi hendaklah kamu pergi ke masjid itu untuk apa ni? Jangan engkau pergi ke masjid itu akan perhimpunan orang mengajar ilmu yang tak ada memberi manfaat bagi jalan akhirat. Orang mengajar tak beri manfaat, duduk cerita orang, duduk mengata orang, duduk royak cerita karut-karut, baca hadis-hadis palsu umpamanya. Dan jangan hadir engkau pada perhimpunan orang yang duduk berhikayat, bercerita-cerita, dongeng-dongeng saja. Tetapi hadir engkau pada perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang memberi manfaat akan akhirat. Apa dia ilmu yang memberi manfaat? Iaitu ilmu yang menambah kepada takutmu kepada Allah Ta'ala. Kita nak tahu apa dia ilmu yang memberi manfaat? Iaitulah ilmu, semakin kita belajar, bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mengurangkan daripada gemarmu kepada dunia. Maka tiada ilmu yang tiada menyeru ia akan dikau daripada dunia kepada akhirat, maka jahil akan dia itu terlebih baik dan terlebih banyak faedahnya atasmu daripada mengetahui akan dia. Kenapa? Kalau kita ilmu, kita ngaji ni, kau banyak ilmu, kau buat dosa. Lebih baik jahil daripada ada ilmu. Sebab kalau jahil, kalau orang tanya, sebab malaikat tanya, apa buat kau ni? Tak tahu, boleh jawab. Ni apa buat kau ni? Ikut nafsu, tahu dah. Berat ke tak berat kita? Lagi dahsyat. Balanya lagi besar daripada tak tahu. Maka engkau minta peliharakan Allah daripada ilmu yang tak ada beri manfaat. Kita doa kepada Allah Ta'ala sentiasa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baca sama-sama sepanjang masa kita baca, Allah marzuqni ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Buat apa ilmu tak bermanfaat? Mengambil masa menjadi hujah ke atas kita.
syahdan. Saya banyakkan meminta doa pada hari Jumaat itu beberapa waktu, iaitu pada waktu terbit matahari, dan pada waktu gelincir matahari, dan pada waktu masuk matahari, terbenam matahari, dan pada waktu iqamat, dan pada ketika khatib naik ke mimbar, dan pada ketika berdiri manusia kepada sembahyang, kerana segala waktu yang demikian itu sangat diharapkan akan mustajab, diperkenankan doa kita. Dan adab yang ke-20, hendaklah engkau sungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumaat itu dengan barang yang sekuasamu. Buat sedekah, nak bawa sedekah mana? Bawa makanan pergi kau orang, bawa duit masjid. Jadi sekarang ni masjid kita ada tabur pula tak main dah, udah buat hal comel-comel. Jadi kita cadang ke ahli jemaah kita ni, setiap kali hari Jumaat nak mari, paling korang pun jangan ninggal duit tu, jangan bawa sekali bunyi pering boleh tu, pering bunyi Allah derahnya sekali, tak boleh, kena bawa hak kertas. Paling tak ada, jangan ninggal. Kalau tidak mari-mari Allah nak boleh lah jeli bit ninggal, jangan ninggal bit. Cadang selalu sama-sama hari Jumaat, royak selalu kau retina kita mutukar baju, nak bubutai baju tu boh lalu, paling tak ada pun seriak dalam poket, paling kurang tu seriak tu, kalau tak 10 lah. Jadi kita kena menabur, kita kena camping kawasan kita ni, kita nak ada tabur. Setiap orang mesti mari masjid bubuh seriak paling kurang, kalau tidak 10. Hak comel mana 100, baru 400 4 minggu je tak, tidak ada banyak mana lagi. Mau gaji banyak ke, piti banyak dah ni, getah mahal minyak, mahal belakang lah, tak ada masalah. Belah mahal belakang, jadi tak ada apa. Piti. Jadi kita kena campaign masyarakat kita sekarang ni, bagaimana nak suruh jadi apa ni, biar bersatu kita dalam masyarakat. Nak ujar. Jadi hendaklah kita banyak bersedekah sekuasa kamu, dan jikalau sedikit sekalipun, maka hendaklah engkau himpunkan pada hari itu antara sembahyang dan puasa dan sedekah. Kalau puasa kena ingat, kalau puasa hari Jumaat saja tak boleh, kena puasa hari Khamis. Jadi kalau kita tak puasa hari itu pun, kalau tak nak campur dua, jangan puasa. Dan sedekah, dan membaca Quran, dan zikir, dan membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan i'tikaf. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumaat itu tertentu bagi akhiratmu. Jangan duk kerja hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni hari kita menuntut ilmu, kita beribadat kepada Allah Taala, maka mudah-mudahan jadi kafarah, penghapus bagi segala hari yang lain daripada hari Jumaat itu. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah tamatlah kita dalam bab adab al-Jum'ah. Kita akan masuk pula dalam bab faslun fi adabis siyam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala